Chapter 4, Introduction to Organic Chemistry. So first thing, kita kena tahu macam mana nak determine class of carbon and hydrogen. So, tengok example. So this carbon, saya bagi dia jadi as carbon 1. Okay. Carbon 1, dia just bonded dengan this carbon. Which is kita punya carbon 2. Okay. So dia bonded dengan satu carbon sahaja, so dia adalah primary carbon. Macam mana dengan hidrogen yang warna hijau ni? Hidrogen 3 ni, dia bonded dengan carbon 1. Okay. So dia akan follow class of carbon yang dia attach. So dia attach, hidrogen 3 attach dekat carbon 1 which is primary carbon, so dia adalah primary hydrogen as well. Kalau boleh buat nota, class of hydrogen will follows the carbon which it attached to. Tengok carbon 2 ni pula. Okay. Carbon 2 dia bonded dengan carbon 3 and carbon 4. And then carbon 1 juga. So dia bonded dengan 1, 2, 3 carbon. So carbon 2 adalah tertiary carbon. So hydrogen ni dia bonded dengan carbon 2. Carbon 2 tadi kelas kita dah tentukan, kita kata dia adalah tertiary. So hydrogen tu adalah tertiary hydrogen juga. So by the first rule, awak kena tengok, awak kena determine class of carbon dulu. Lepas tu baru boleh determine class of hydrogen yang attached dekat carbon tu. We've got a lot of organic compounds that we're gonna learn throughout SK 0 to 5. So the first one is alkene. Yang ni awak tahu dah, alkene dia ada carbon-carbon double bond. Alkyne dia ada triple bond. So awak kena bezakan dia punya homologous series dengan functional group. Sebab soalan dia akan minta dua benda. Dia akan minta homologous and the second dia akan minta nama functional group. So awak jangan tertukar. Kalau alkene yang tu adalah homologous dia, apa dia punya functional group? Carbon-carbon double bond. Next kita ada aromatic. Aromatic adalah carbon dalam bentuk ring. Ada 6 carbon. Okay, dalam bentuk ring, they are connected to each other. Sama ada awak nak buat bulat kat tengah ataupun selalu kita pakai benzene ring ni, dia ada 3 carbon-carbon double bond. So dia punya functional group nama dia benzene ring. Haloalkane adalah daripada group 17 of periodic table. Dia punya functional group adalah halogen. Alkohol ada OH. Functional group dia adalah hydroxyl. Ether dia mesti O duduk tengah between C dengan C. So O ni dia duduk in the middle between two carbons. And dia punya functional group nama dia alkoxy. Aldehyde dia carbon double bond O, dia attach dengan hydrogen. Functional group dia adalah carbonyl. Ketone. Kalau aldehyde dia bonded dengan hydrogen. Kalau ketone dia adalah C double bond O yang bonded dengan R group. R group ni contoh dia macam CH3, CH2CH3 and so on. Senang cerita, R group ni adalah carbon yang ada attachment dengan any hydrogen. Ikutlah kita punya structure. Carboxylic acid, C double bond O yang attach dengan OH. Functional group adalah carboxyl. Okay, so aldehyde dengan ketone, kalau awak perasan dia punya functional group adalah sama. Carbonyl dia dua-dua. And dia orang punya chemical equation pun lebih kurang sama. Okay. Cuma beza, aldehyde dia bonded dengan H, ketone C double bond O bonded dengan R group. Must be one of R group, tak semestinya. Ester, yang ni awak tahu. Ester ni adalah C double bond O, dia akan attach dengan OC. Functional group dia nama carboalkoxy.
Daripada SPM awak nak tahu ester ni terhasil bila carboxylic acid react dengan alkohol. Apa akan jadi? Kita akan buang water. So this part adalah daripada carboxylic acid and then OC ni adalah daripada alkohol. Acyl chloride. C double bond O attach dengan Cl. Okay, so functional group dia acyl halide. Okay, awak buat nota sikit. Daripada chlorine, kalau C double bond O kita attach dengan Br, nama dia adalah acyl bromide. Anhydride adalah C double bond O. Kita ada dua C double bond O connected with oxygen dekat tengah-tengah. Yang ni awak boleh terus nampak ni. Functional group dia nama dia sama macam homologous series, anhydride juga. So ni adalah contoh dia C double bond O connected with oxygen dekat tengah-tengah. Amide. Okay. Amide C double bond O bonded dengan NH2 sahaja. Functional group dia nama carboxamide. Amine. Okay. Amide, amine ni, amin ni ada kaitan dengan nitrogen. Kalau amine dia adalah attach dengan NH2 sahaja. Functional group dia adalah amino. Last, nitrate. Nitrate adalah C triple bond N. Functional group dia adalah cyano group. Kalau tak mau confuse between amide dengan amine, saya selalu ingat ni, kalau D ni represent double bond. Okay. So mesti C double bond O attach dengan NH2 untuk amide. So awak kena ingat balik karbon satu methane. Contoh kalau saya ambil homologous series alkane. Kalau 2 ethane, 3 adalah propane, 4 adalah butane, 5 pentane, 6 hexane, 7 heptane, 8 octane, 9 nonane, and then 10 decane. Yang bawah-bawah ni bukan level metrik lagi lah. So awak kena ingat daripada naming of carbon 1 sampai carbon 10 sahaja dulu. Which is ni awak dah familiar kan SPM dulu. And one more thing to note, alkane dia ada lagi satu spesies dia nama cycloalkane. They are the same class of compound which is alkane tapi different homologous series. Let's say saya ada carbon 6 and then hydrogen 12. Hydrogen 14. So awak lukislah 1, 2, 3, 4, 5, 6. And then kita akan isi kita punya hydrogen, right? So hydrogen semua kita isi ada 14. So kalau boleh buat long chain ataupun linear form, yang tu nama dia adalah alkane sahaja. Kalau cyclo means carbon tu exist in ring shape. So carbon ada 6. So kita lukislah 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbon. And then bila kata ada ring shape, awak kena connectkan semua carbon to each other. And then isikan semua carbon dengan, bagi dia cukup 4. Okay. So ingat, carbon has 4 bonds. Sebab carbon ada 4 valence electron. So 1, 2, 3, 4. So the rest isilah dengan hydrogen kita. So hydrogen kita isi, kita kira-kira semua ada total 12. So awak kena take note, selain daripada alkene, cycloalkane pun ada general formula of CnH2n. So CnH2n ingat adalah untuk homologous series sama ada alkene ataupun cycloalkane. Okay, ni selalu soalan deduce dia akan bagi tahu dekat awak. Okay, compound X has general formula of CnH2n. Lepas tu nanti dia suruh awak determine lah what is compound X. Okay, so nanti dia akan bagi carbon ada berapa, hydrogen ada berapa. Awak boleh try and error sama ada CnH2n tu alkene ataupun cycloalkane.
Enough with the introduction. Moving on to unit 4.1, molecular and structural formula. So kita ada 3 jenis molecular and structural formula. Kita ada expanded. Expanded kita tunjuk semua carbon dengan hidrogen. Condensed kita just tunjuk double and triple bond. And lastly skeletal, kita tak tunjuk carbon dengan hidrogen. Lepas tu kita akan buat zigzag form of that compound. So first compound kita adalah 2-methyl butane. So separatekan dua ni compound ni. So 2-methyl ni adalah substituent. Butane adalah kita punya parent. So Wood ada berapa karbon? Wood ada 4 karbon. So ni adalah alkane, right? So alkane kita ada 4 karbon. So that would be 1, 2, 3, 4. Okay, and then numbering of carbon, ikut awak lah, awak nak start belah kiri boleh, awak nak start belah kanan boleh. Saya suka start belah kanan. So ni adalah karbon 1, 2, ni karbon 2, karbon 3, karbon 4. So parent settle dah. What about the substituent? Okay. Dekat karbon 2 kita ada substituent methyl. Methyl ni adalah CH3. Dah dia ada satu substituent je. The rest kita akan isi karbon dengan hidrogen. So bila dekat expanded kita tunjuk semua karbon dengan hidrogen kita. Tunjuk semua dengan substituent apa yang ada semua kita tunjuk. Bila kita nak buat condensed structure, ingat kita just tunjuk double atau triple bond. Ada ke double dan triple bond dalam structure 2-methyl butane? Tak ada kan? So kita akan condensekan karbon 4 jadi CH3. Ni karbon 4. Karbon 3 akan jadi CH2. Karbon 2 dia akan jadi CH3. Note ya, sini ada bracket. Kalau untuk structure condense, bracket ni means that compound adalah substituent. So ni karbon 2 kita. Karbon 1 kita bonded dengan 1, 2, 3. 3 hidrogen. So CH3. So siap dah condense structure kita. Kalau bentuk skeletal pula, kita mesti buat dalam bentuk zigzag. Okay. Zigzag and then kita tak tunjuk karbon dengan hidrogen. So tengok balik structure expanded ni. Okay. Semua ada karbon dengan hidrogen kan. So kita jangan tunjuk tau. So kita just buat ni karbon. Kalau nak senang lah. Okay. Ni karbon 4. 1. Karbon 4. Ni karbon 3, ni karbon 2, ni karbon 1. Dekat karbon 2 kita ada CH3. So macam mana nak connectkan semua ni jadi zigzag? Awak padam je lah karbon ni. Ingat kita tak tunjuk karbon dengan hidrogen tau untuk skeletal. So next kita akan connectkan semua ni. So dapatlah kita punya skeletal structure. Okay. Kalau nak senang saya buat macam ni. Di start dengan 1 dot. 1 dot ni adalah first carbon kita. Which is carbon 4. 1, 2, 3, 4. Ni carbon 1, 2, 3, 4. Lepas tu tengok balik expanded kita. Dekat carbon 2 ada methyl. So kalau methyl kita just tarik satu vertical line. So anti-examiner tahulah, oh bawah ni awak ada substituent CH3. Tapi kalau skeletal kita tak lukis, so padam lah. Structure yang kedua kita ada tripentanol. Tripentanol, okay, all ni, mari kita highlight. Okay, senang, depan ni saya akan highlight je. Yang warna hijau ni parent. Okay, so ni parent. Untuk structure nombor 3 pentuin, yang ni parent. Okay, butadienoic acid parent, cyclohexane 1,2-diol. Yang ni structure ni complicated sikit. Nanti kita akan buat. Yang ni for hydroxy pentanoic acid, so pentanoic acid akan jadi parent. 1,1-dichloro-3-methyl cyclohexane. Yang ni akan jadi parent. So substituent dekat karbon 3. Substituent chlorine dekat karbon 2.
Yang ni ada substituen bromin dekat karbon 2. Yang ni ada substituen OH kat karbon 4. Yang ni ada substituen klorin dengan metil dekat karbon 1 dengan karbon 3. Okay, sambung balik. Apa-apa kita lukis parent dulu. So parent adalah pentanol. Dia adalah OH yang bonded dengan 5 karbon. So lukis 5 karbon. 1, 2, 3, 4, 5. So ni adalah karbon first, third, second, fourth, fifth. So 3-pentanol means dekat karbon ketiga ada OH. So the rest of the carbon kita akan isi dengan hidrogen. So for condensed structure pula, so karbon 5 kita akan tulis SCH3, karbon 4 CH2. So karbon 3, karbon 3 dia ada substituen OH kan? So CH-OH. So OH ingat dia ada substituen, so kena duduk dalam bracket. And then CH2, CH3. Ni karbon 2, ni karbon 1. So untuk skeletal dia, ni karbon yang kelima, first karbon kita 1, 2, 3, 4, 5. So saya akan label 1, 2, 3, 4, 5. Jangan lupa dekat karbon 3 kita ada OH. So tarik dari satu line dekat karbon 3 and then tulis OH. Okay. Masuk ke atas ni jangan tunjuk C dengan H. Ni bermaksud C H yang biasa tau. Jangan pula dekat OH awak pergi padan H. Ni apa dia tiba O kat tengah ni. Okay, kalau OH untuk skeletal tulis OH. Struktur yang ketiga, 2-chloropentuin. Pentuin. Okey, 2 ini kita tahu kita ada 5 karbon. 5 karbon and then double bond. 2 ini bermaksud double bond starts at karbon 2. So macam ni nak lukis expanded structure untuk 2-chloropentuin. Okey, lukis dulu 5 karbon. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, again numbering of carbon ikut suka awak. Saya suka start belah kanan. So dekat karbon 2, double bond starts at karbon 2. So dekat between karbon 2 dengan karbon 3 kita ada double bond. So lukis macam ni. So the rest of the carbon isi dengan hidrogen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Notice ya, dekat carbon double bond, kita cuma bonded dengan satu hidrogen sahaja. Sebab ingat balik satu karbon maksimum 4 sahaja bond dia boleh buat. So isilah expanded structure kita. So condense dia, tengok karbon 5 dia ada CH3. Karbon 4 dia adalah CH2. Karbon 3 dengan karbon 2 kan ada double bond kan. So kita kena tunjuk double bond untuk condensed structure. So C double bond C ni adalah untuk karbon ketiga dengan karbon kedua kita. Oh okay, sorry saya terlupa. Substituen kita ada 2-chloro. So buang yang ni. Buang hidrogen dekat karbon 2, kita akan tulis dia punya substituen which is chlorine. So dekat karbon 2 kita akan bonded dengan chlorine. Okay, so siapkan kita punya condensed structure. Karbon 1 kita CH3. Ni karbon 1 kita. So dekat karbon 3 dia bonded dengan CH. Dekat karbon 2 adalah CCl. So apa awak boleh buat kat sini? Hidrogen kat karbon 3 ni sama ada awak nak tulis macam ni. Okay, still kena tulis. Ataupun kalau awak tak nak, awak tulis H dekat bawah ni pun boleh. Tengok sini. Tapi
Untuk condense kita just tunjuk double dengan triple je kan? Ada tak tadi dekat structure 1, 2 kita ada tunjuk single bond? Tak ada kan? So this structure, this condense structure adalah salah. Okay, so apa kita kena buat untuk betulkan? Kita kena tulis dia macam ni. Carbon 3 CH kan? So jangan tunjuk single bond, tulis CH terus. Okay, double bond CCl. Cl ni substituent kan? So letak dalam bracket. Okay, and then baru tulis carbon yang first CH3. So betul dah kita punya condense structure untuk 2-chloropentoin. Untuk skeleton 1, 2, 3, 4, 5. So ni adalah carbon 1, 2, 3, 4, 5. Oh, saya tulis lebih 1 padam balik. So ni adalah carbon 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbon saya, and then dekat carbon 2 dengan 3 ada double bond. So buat macam ni. Jangan lupa dekat carbon 2 kita ada Cl. So ambil, so tariklah satu line dekat carbon 2, tulis Cl. Untuk skeleton, kalau macam saya suka start macam ni. Kalau awak tak nak start macam tu, awak lukis dia macam ni pun boleh ya. 1, 2, 3, 4, 5. So ni 1, 2, 3, 4, 5. Okay, dekat carbon 2, 3 ada double bond, and then dekat carbon 2 ada Cl. Okay. So sama ada awak nak buat warna biru boleh, warna hitam pun boleh. Ikutlah carbon awak nak naik ke atas ke, awak nak turun ke bawah dulu ke, tak kisah. Asalkan dalam bentuk zigzag. Butadioic acid. Okay, dioic means kita ada 2 C double bond O, OH. Maksudnya kita ada 2 carboxylic acid in that structure. So buat note siap-siap. Dioic acid means kita ada 2 C double bond O in a compound. And then 2 carbon double bond ni must located at the first and last carbon. Okay. Apa maksud saya? Sekarang kita buat dulu 4 carbon. 1, 2, 3, 4. Dua carboxylic acid ni, C double bond OH ni, dia kena duduk dekat first dengan hujung. Hujung sekali carbon kita. First dengan hujung sekali. So let's say ni carbon first, second, third, fourth. Okay, nampak tak C double bond OH kita? Dia mesti duduk dekat carbon first dengan carbon last. Dekat carbon 2 kita ada 2 bromo. So kita ada substituent bromine. Okay, 1 tu je substituent kita. So the rest isi dengan hydrogen. So untuk condense, kita kena tunjuk double dengan triple kan? Okay. Exception untuk carboxylic acid, okay, kita akan tulis single bond yang ni untuk condense. So nanti kita akan dapat structure C double bond O, OH. Ni lagi satu. Carbon bonded dengan O, bukan carbon bonded dengan HO macam ni. Ini salah untuk carboxylic acid. Cara tulis dia memang completely salah. Okay, so ingat apa cara yang betul? C bonded dengan O dulu baru H. Ingat kita tak tunjuk single bond. CH2, CH, bromine dalam bracket sebab dia ada substituent, C double bond O, OH. So untuk carboxylic acid, kalau skeleton dia ada 2 cara nak tulis. Sama ada yang ke atas ni ataupun awak nak tulis macam ni pun boleh. C double bond O, OH awak nak tulis penuh boleh. COOH, CH2, CH, Br, COOH. So beza dia dekat ni je lah. Sama ada awak nak tunjuk double bond atau kalau awak nak tunjuk, awak tulis je COOH. Dua-dua accepted.
So untuk skeletal dia, kita ada 4 karbon kan. So 1, 2, 3, 4. So ni karbon 1, ni karbon 2, ni karbon 3, ni karbon 4. So karbon 1 kita ada double bond O kan. So buat macam ni, double bond O, OH. Kat karbon 4 pun ada double bond O. So double bond O, OH. Karbon 4 kita. Atau apa lagi, dekat karbon 2 kita ada Br. So tulislah, tariklah satu line, tulis Br kat bawah. Sebab kalau awak nak buat Br kat atas, kan awak nak tarik satu line, nak tulis Br kat atas, nampak tak structure ni jadi macam pelik? Kan? So Br ni kita kena tulis dekat bawah. Untuk structure cyclo, yang depan ni adalah parent. Yang belakang ni akan jadi substituent. So, kita buat nota lagi. For cyclo structure, cyclo will be the parent. So, ni parent, ni substituent. So, parent kita adalah cyclo ring yang ada 6 karbon. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So isilah semua karbon kita dengan bagi cukup 4. So 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So substituent kita kat mana? Dekat karbon 1 dengan karbon 2 ada diol. Okay, diol ni means ada 2 OH. So let's say ni karbon 1 saya, ni karbon 2. So tulislah OH awak dekat karbon 1 dengan karbon 2. Ada OH. So the rest isi dengan hidrogen. Okay, jangan tinggal ya hidrogen awak sebab wajib tunjuk karbon dengan hidrogen for expanded. Okay, siap dah. Coordinate structure untuk cyclic ring. Awak still kena tunjuk juga cyclic ring ni. Jangan pula awak pergi tulis macam ni. 6 karbon tu macam ni tak? Jangan. Okay. So exception untuk cyclic ring sahaja awak kena tunjuklah dia punya single bond nak attachkan setiap karbon tu. Okay. So apa beza dia? Kat sini. Single bond dekat substituent ni, dekat CH, hidrogen dekat luar ni kita tak tunjuk. Kecuali substituent. So apa akan jadi dekat karbon 1 dengan 2? So CH dalam bracket OH, CH dalam bracket OH. The rest daripada karbon 3 sampai karbon 6 awak kena tulis CH2 sahajalah. So siap dah coordinate structure untuk cyclic ring kita. So kita punya skeletal still, jangan tinggal kita punya ring formation kita. So apa akan jadi dekat sini? Ni karbon 1 kan? Awak kena tulis substituent OH. The rest, hidrogen yang dekat substituent tadi, semua ni kita tak payah tunjuk. Kita just tunjuk yang penting saja, which is substituent dia, OH. Okay. And carbon ni pun tak payah tunjuk tau. So, apa kita kena buat? Cantumkan semua ni. Buang karbon tadi, cantumkan semua. So kita akan dapat this kind of cyclic ring. Okay, make sure setiap karbon kita bersambung ya. Okay dah, much better. Ini tak mau tulis macam ni. Bagi dia ada satu straight line betul-betul attach dengan O ya. So betulkan sikit kita punya structure ni. O, H. Yang ni pun carbon bonded dengan OH. Okay, good. Dah. Betul dah skeletal structure kita untuk cyclic ring. Okay, next. Pentanoic acid. Okay, oic acid. So, ni adalah carboxylic acid. Tapi kita ada satu sahaja. C double bond OH. So, okay, dulu 5 carbon. 1, 2, 3, 4, 5. Kita punya C double bond OOH. Mesti duduk kat carbon first ya. Okay, so boleh buat nota C double bond O, OH
must be located at carbon 1. So kalau awak nak buat si double bond OH kat belakang ni boleh. Cuma nanti awak kena tukar numbering lah. Ni tak jadi carbon yang kelima. Dia jadi carbon yang first. Okay, substituent kita apa? 4-hydroxy. So dekat carbon yang keempat ada OH. Tu je kan substituent kita. Okay, dah habis dah. So the rest isilah dengan hydrogen. So untuk dia punya condense, carbon 5 kita write it as CH3. Carbon keempat kita ada substituent OH, so letak dalam bracket. Carbon ketiga CH2. Sorry. Carbon kedua CH2 juga. C double bond OH ikut awak lah, sama ada awak nak buat macam ni ataupun awak nak tulis dia COOH. Okay, so both are acceptable. So untuk skeletal 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so ini carbon 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. So ini carbon first, second, third, fourth, fifth. Okay, so dekat carbon first kita ada double bond O. So buat macam ni. Ini carbon first. Lepas tu apa lagi? Dekat carbon 4 ada OH. Okay, so tarik satu line ke atas bagi dia Z kita ni cantik. Okay dah. Ni je lah kita punya skeletal structure. Okay, so structure-nya last. So for this case, cyclohexene kita pula duduk dekat belakang. Okay. So apa kita kena buat? Bila nampak ada word cyclo ni, tak kisahlah dia duduk dekat depan ke dekat belakang, yang itulah parent kita. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So dekat carbon 1 ada 2 chlorine. So ni carbon 1 saya. Okay, apa lagi substituent kita? Dekat carbon 3 ada metil. Ni carbon 3 saya ada metil. So CH3. Okay, the rest isikan dengan hydrogen. Okay, CH3 ni, sorry saya tak muat dah. So awak kembangkan boleh? Okay, kembangkan CH3 kita. So kita punya condense, ingat kalau parent kita adalah ring, lukis balik ring kita. So dekat carbon 2 kita ada ada 2 chlorine kan? Carbon first kita ada 2 substituent chlorine. So apa kita kena buat? Letak Cl2 2. Dekat carbon 3 ada substituent CH3. So CH3 letak dalam bracket. Okay, so the rest isi CH2. Ini CH2, ini CH2, CH2. Okay, so untuk skeleton, jangan tunjuk carbon dekat ring. Oh, tengok saya tertulis tak? So ni carbon 1 kita. So buat dia bonded dengan 2 chlorine. Okay, sebab kita just tak tunjuk carbon dengan hydrogen saja untuk skeleton. Dekat carbon 3, tarik je satu line. Okay, jangan tulis CH3. Okay, so dah siap dah kita punya skeletal structure. Untuk kelas buat correction sikit, yang ni adalah structure 1,1-difluorothremethyl-cyclohexane. Kita punya alkane tau. Okay, bukan cyclohexene, alkene.